Sekarang Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan beberapa perkara berkait dengan masalah warid. Tadi wirid keutamanya, sekarang nak dijelaskan pula tentang warid. Lalu bagaimana? Kata Syekh, yang maksudnya datangnya kurnia bantuan Allah itu, yakni pemberian Allah itu menurut persiapan. Ghalibnya Allah Ta'ala akan memberi sesuatu itu menurut persiapan yang ada pada kita. Ghalibnya gaji itu dinaikkan kerana memang kelayakan dia ada. Ghalibnya gitu. Jarang sangat boleh dapat naik gaji dah luar. Itu main pelik sikit lah. Buah pelik sikit. Berlaku jarang. Bukan tak berlaku. Kalau dalam dunia tasawuf yang terjadi seperti itu, orang panggil, diistilahkan oleh alim ulama tasawuf sebagai majzub. Majzub ni Allah Ta'ala angkat makrifat dia, beri makrifat dia dalam keadaan amalan dia pun tidak kukuh mana. Yang asas-asas berlakulah istimewa amalan, pada amalan itu tak timbul sangat, tapi telah diberi keistimewaan dari segi pembukaan pintu hati sehingga mencapai hakikat makrifat dalam keadaan dia bukan ahli amal yang teguh dalam amalannya. Yang demikian itu dinamakan sebagai majzub. Majzub ni Allah Ta'ala buka hijab hati dia tu dengan mengejut dalam keadaan dia ni bukan orang bersedia sangat benda tu. Ibarat kau orang tak kerja mana, tiba-tiba boleh duit stokor. Boleh pergi stokor. Kerja tak kerja mana, kerja lebih kurang je, tiba-tiba boleh stokor harta dia. Boleh jadi kerana disebabkan kerana macam-macam lah. Temu payang, harta saka, harta karung penuh dalam tu. Nyaku-nyaku belakang rumah, tanah pisang dah pong kena payang. Penuh mah saja dalam. Jenis-jenis pattern ulu albak tu. Ulu albak, Ahmad albak tu. Pesan gitu. Pesan kaya pesan tu. Jenis gini jarang. Bukan tak berlaku. Berlaku juga. Tapi benda hak jarang-jarang ni kita tak boleh nak kias sangat. Sebab benda jarang-jarang kita nak berkias atas benda hak ghalib berlaku. Dan terbitnya nur cahaya ilahi, yakni hidayat yang membawa kepada makrifat, yang membawa kepada terbukanya pintu hijab hati, hijab pintu hati manusia sehingga mencapai hakikat makrifat. Menurut bersihnya, yakni jernihnya hati, yakni Allah Ta'ala kurnia makrifat ni, hidayat yang khusus yang membawa kepada tersingkapnya hijab hati dan memperolehi hakikat makrifat ni. Waliknya benda ni diberi berkait, bergantung dengan tahap kebersihan hati manusia. Ada kaitan. Jadi ghalibnya Syekh Ibn Atta nak beritahu sini, warid yang merupakan kurnia Allah sudah saya jelaskan dulu. Warid ni ada bahagian akhirat, apa-apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Yang kedua yang berlaku di dunia, yang diberi oleh Allah di dunia ini, seperti diberikan khusyuk hatinya, diberikan hati yang yakin, yang bulat keyakinannya, difahamkan hatinya, dimakrifatkan hatinya, didekatkan hatinya dengan Allah, diteguhkan keyakinan hatinya, diperkuatkan imannya, dikasyafkan hatinya, diberikan firasat yang betul, pandangan menembusi dan macam-macam. Semua itu merupakan warid-warid di dunia. Jadi warid ini kata Syekh Ibn Atta dari segi pemberian memang pemberian Allah lah, tapi berkait dengan persediaan orang itu. Waliknya begitu. Berkait dengan persediaan. Yang boleh tanpa kaitan dengan persediaan, orang pesen tadi, saya kebut tadi tu, hak jenis jarang-jarang yang dinamakan sebagai jenis majzub ni. Orang kaya kerana jumpa harta karung, ataupun sebab-sebab lain yang sepattern dengan itulah, yang semacam itu. Itu jangan-jangan sangat. Kerana itu ada tuntunan
yakni ada saranan, ada suruhan dalam ilmu tasawuf. Bersihkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Nescaya kami, yakni Allah, akan mengisi, memenuhinya dengan pengertian-pengertian makrifat dan rahsia-rahsia keyakinan. Bersihkan hatimu dari melihat kepada yang lain. Bersihkan hati daripada ingatan-ingatan kepada yang lain, pautan-pautan hati kepada makhluk-makhluk yang lain. Bersihkan hati daripada penguasaan nafsumu. Bersihkan hatimu daripada besarannya sifat-sifat yang mazmumah di dalam hati, hal-hal yang keji dalam hati. Bersihkan semua itu, sehingga pergantungan hati kepada yang lain dari Allah dibuang, dikikis semuanya. Bila hati mula menghadap kepada Allah setelah bersih semua itu, di kali itulah hati itu akan dipenuhi dengan rahsia yang bermacam-macam, rahsia makrifat. Sebab tempat bersarangnya, tersimpannya rahsia-rahsia makrifat ni bukan dalam kitab. Bukan dalam kitab. Tempat tersimpannya rahsia-rahsia khususiyah ni, tempatnya adalah hati para walinya. Tu tempat dia. Bukan dalam kitab. Kitab tu secopeng je, dia curah sikit je, sebahagiannya. Jarang-jarang sangat je kitab hok menyebut secara detail. Tak sebilangan kitab. Kebanyakannya dia beri separuh lagi dia tutup. Kalau tutup, dia beri isyarat. Orang yang reti faham. Orang ada faham, setakat tu je lah. Ini bukan kita nak pergi hak dalam tu, nak kabur sifat bahawa kurnia Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri, kata Syekh, bergantung kepada tahap kita, persediaan kita, amalan kita bagaimana, kebersihan hati kita bagaimana. Itulah, menurut qada, itulah ada kaitan dengan kurnia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sesiapa yang menginginkan supaya dimuliakan Allah dengan anugerah itu, hendaklah dia berusaha. Usaha apa? Untuk bersihkan hatinya dengan amal-amal ibadah, dengan riyadah, dengan mujahadah. Nanti dengan izin Allah akan dikurniakan sekadar mana dia melakukan semua itu. Kerana itu tiap-tiap warid, yakni pemberian kurnia itu tergantung kepada wirid. Berkait warid berkait dengan wirid. Berkait dengan wirid. Jadi ada wirid, ghalibnya ada warid. Bila ada warid, ghalibnya ada wirid. Dia ada kaitan. Kurnia Allah ni dia kaitan dengan wirid. Apabila wirid itu timbul dari hati yang suci bersih, maka datangnya warid demikian terang bersihnya. Kalau hati kita itu hidup dengan wirid, kerana kita beramal ni bukan dengan zahir badan kita saja, biarlah dituruti dengan hati juga. Bila wirid itu disempurnakan dengan zahir dan batin, maka datanglah warid Allah yang baik. Demikian pula bila wirid itu tetap terus, bila wirid itu disempurnakan dengan baik, insya-Allah datanglah warid. Dan bila wirid itu diistiqamahkan, diteruskan, dikekalkan, maka waridnya pun demikian. Waridnya Allah Ta'ala akan kekalkan juga waridnya tu. Waridnya gitu. Dalam kebanyakan kadang berlaku macam tu. Tidak berhenti akan datang wirid. Cuma tabiat wirid ni sebelum dia jadi gitu, dia celuh-celeh dulu. Bahasa kita celuh-celeh ni, dia mari dan pergi, datang dan pergi seketika. Tapi bila sudah istiqamah, bila sudah teguh, warid itu akan menjadi semakin teguh, semakin teguh. Dan bila dia teguh, dia dikenali dalam istilah ahli tasawuf panggil maqam. Maqam. Contohnya khusyuk.
Kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang. Sebelum kita berwirid, khusyuk ni payah mari dah lalu. Hak kita sedar kalau semayang kok masa takbiratul ihram, yang kedua salang. Hak tu hak sedarnya. Tengah tu tak tahu dunia mana kita terbang. Emporium mana ada masuk belaka. Padang mana ada lepas, pergi belaka. Yang pelik sangatnya, masa duduk saja tak mari sangat tu. Masa duduk saja boleh ada pula. Masa kita duduk mengadak, duduk tengok TV ke benda ke, tak mari pula. Boleh ada boleh tengok kakak ni. Mak Itang ni macam-macam. Pak Itang ni macam-macam sungguhlah. Dia tak mari masa tu. Tapi masa takbir je mula. Tak ada orang tengok TV akak dia terbang, jarang. Dia molek, dia mengadak molek tu. Dia mengadak molek. Tapi kalau semayang memang dia menyelang sungguh. Tapi bila sebelum berwirid memang payah. Bahkan kadang-kadang 50 tahun keadaan itu tak berubah. Tapi kalau dia belajar wirid, dia akan nampak peningkatan ghalibnya. Ni ilmu Tok Syekh nak apa? Adalah perubahan-perubahan. 20%, itu pun jadilah. Naik lagi 30%, 70-80%. Ada kehadiran hati itu, berlaku peningkatan. Jadi pekat awal ni dia akan berlaku. Kadang-kadang naik 70% khusyuk, kadang-kadang ia turun 30% tinggal. Tapi masih ada lagi. Kadang-kadang naik 90%. Lepas tu kena molek 15% nya tinggal lepas tu. Mari naik turun ni. Itu memang tabi'i dia, sifatnya macam tu. Tengok lagi. Tapi yang penting, tugas kita ini menistiqamahkan wirid. Mengistiqamahkan wirid. Bila wirid itu sudah diistiqamahkan, warid semakin mendekati istiqamah. Bila warid itu menjadi istiqamah, dia sudah bertukar menjadi maqam. Jadi sebelum ini khusyuk tu mari, namanya panggil, auto panggil hal khusyuk. Tapi bila ditegur, dia sudah mencapai maqam khusyuk. Sudah menjadi tabi'i, sifat bagi hatinya. Demikianlah maqam-maqam kerohanian yang lain. Dia tabi'inya macam tu. Jadi yang lebih penting adalah berwirid dan mengistiqamahkan amal. Itulah yang penting. Jadi Allah tidak jemu memberi sehingga kamu jemu beramal. Syekh ni yang mensyarahkan kalam hikmat ini memberi satu keterangan bahawa Allah Ta'ala tu tak jemu beri, sehinggalah kita pula jemu nak buat beramal. Jadi dengan erti selagi kita berusaha beramal, insya-Allah ada saja pemberian-pemberian Allah. Kadang-kadang kita diberikan warid yang kita tak sedar. Kita berwirid ibadah, contohnya dalam sembahyang kita boleh khusyuk. Kadang-kadang kita rasa tak khusyuk mana, hilang sikit khusyuk tu. Lazat sekali kita rasa sedap, kadang-kadang sedap rasa sedap. Kita memikir aku tak ada warid dah. Dia tak sedar kadang dia boleh warid lain. Warid diberi kekuatan untuk terbang sehingga boleh buat juga. Kita tak sedar. Itu juga sebahagian daripada warid. Berasa itu tak ada, tapi ada kekuatan boleh buat juga. Kalau orang jadi berat tak buat dah, tapi dia boleh kekal juga. Itu sebenarnya sebahagian daripada warid yang kurang dikenali, yang kurang dipahami.